dan mereka telah meluluskan beberapa akta untuk menyokong sebuah negara baru yang dipanggil Filipina. Seperti Akta Tiding Mat Duffy dan juga Akta Bell yang memberi sokongan dari segi keuangan dan bantuan-bantuan yang boleh diberikan oleh Amerika Syarikat, khususnya dari segi hubungan antarabangsa dan juga hubungan antara Amerika Syarikat dan Filipina pada waktu itu. Jadi memang jelas pada kita bahawa hari ini kalau kita lihat Filipina dengan Amerika Syarikat ni sangat akrab. Sebab dari segi sejarahnya Filipina pernah dijajah oleh Amerika Syarikat. Sebab tu Filipina mengamalkan sistem pemerintahan seperti mana yang diamalkan di Amerika Syarikat, dan Amerika banyak membantu Filipina dari segi sumbangan, bantuan keuangan, dari segi hubungan perdagangan dan sebagainya. Latar belakang sejarah lahirnya sebuah negara yang dipanggil Filipina berlaku khususnya selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Apabila Jepun secara rasminya mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua tanpa syarat. Terutamanya selepas 2 biji bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan juga di Nagasaki. Kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua menyebabkan Amerika datang semula ke Filipina, dan pada 23 April tahun 1946 Amerika bersetuju mengadakan pilihan raya umum di Filipina. Pejuang-pejuang ataupun pemimpin-pemimpin nasionalis di Filipina pada waktu itu telah mencadangkan beberapa nama untuk dipilih sebagai calon presiden pada waktu itu. Pertama, Parti Nasional Filipina telah mencadangkan Sergio Osmeña sebagai presiden, manakala Parti Liberal pula mencadangkan Manuel E. Rosas, dan Parti Modernis mencadangkan Hilario Moncada. Di dalam pilihan raya umum untuk memilih presiden ini, Manuel Rosas telah mendapat mandat dan mendapat sokongan penuh apabila dia memenangi pilihan raya umum memilih presiden untuk Republik Filipina. Jadi beliau menjadi presiden Republik Filipina yang pertama, dan kemenangan Rosas ini telah mendapat mandat dan sokongan penuh dari Amerika Syarikat. Seterusnya, beliau mengisytiharkan Republik Filipina sebagai sebuah negara yang merdeka pada 4 Julai 1946, seperti mana yang disetujui oleh Amerika Syarikat pada waktu itu. Amerika Syarikat juga telah menunjukkan sokongannya kepada Manuel Rosas melalui 2 akta yang diluluskan oleh Kongres Amerika Syarikat, iaitu Akta Tidings yang memberi bantuan kepada Filipina dari segi keuangan, dan juga Akta Bell yang memberi hubungan dagang yang lebih baik ataupun membenarkan perdagangan bebas antara Amerika Syarikat dan Filipina. Ini adalah antara satu perkara yang penting yang menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara baru yang merdeka yang dipanggil Republic of Filipina. Apa yang saya jelaskan sebelum ini lebih kepada latar belakang sebuah negara yang dipanggil Filipina. Sekarang kita perlu fahamkan pula apa yang dikatakan sebagai sistem pemerintahan Republik Filipina. Dalam sistem Republik, Filipina mengamalkan pemerintahan yang bersifat demokrasi berpresiden. Sebagai sebuah negara pemerintahan bercorak republik, Filipina mengamalkan demokrasi berpresiden, iaitu Presiden Filipina sebagai ketua negara dan juga ketua kerajaan. Dalam sistem demokrasi berpresiden, pentadbiran Filipina terbagi kepada 3 badan utama, iaitu Badan Perundangan, itu badan yang bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang. Kedua adalah Badan Eksekutif, iaitu satu badan yang penting, di mana badan eksekutif lah yang bertanggungjawab untuk menggubal dan juga membuat dasar ataupun membuat keputusan berkaitan dengan kepentingan negara. Dan badan eksekutif ini diketuai oleh Presiden Filipina. Dan yang ketiga adalah Badan Kehakiman. Badan Kehakiman menjadi asas kepada pemerintahan, khususnya dari segi menjamin kedaulatan undang-undang sesebuah negara.